pengerusi Surau Al-Ihsan Musnaran Baru, yang dihormati Tuan Timbalan pengerusi Surau Warisan AJK Surau, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mahub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Artinya lebih kurang, aku bendaharaan ilmu dan Ali pintunya. Maka tatkala mendengar segala orang Khawarij akan hadis ini, hasad mereka itu atas Sayyidina Ali. Maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu, dan berkata mereka itu, kita tanya akan dia, yakni Sayyidina Ali, pada satu masalah seorang, kemudian daripada seorang, betapa dijawabnya, macam mana dijawab. Maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawabnya, maka kita ketahuilah bahawasanya ia alim. Satu soalan, tengok dijawab yang sama ke lain-lain. Kalau dijawab lain-lain, maka kita ketahuilah bahawasanya ia alim, pandai, sungguh seperti kata Nabi itu. Maka datang seorang daripada mereka itu dan berkata, ya hai Ali, ilmu afdalkah atau harta? Maka jawabnya, ilmu afdal daripada harta. Maka katanya, apa dalilnya? Jawabnya, kerana ilmu pusaka anbiya, dan harta pusaka Qarun dan Syadad dan Fir'aun dan umpama mereka itu. Kemudian datang yang kedua, bertanya ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana ilmu itu memelihara akan dikau, dan harta engkau peliharakan dia. Kemudian datang yang ketiga, bertanya ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu itu afdal daripada harta, kerana empunya harta itu banyak seteru, musuh, dan orang yang mempunyai ilmu itu banyak taulannya, kawannya. Kemudian datang yang keempat, bertanya ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana harta itu apabila engkau nafkahkan dia, kurang ia, dan ilmu apabila engkau nafkahkan dia, bertambah ia. Kemudian datang yang kelima, bertanya ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana empunya harta itu diseru dengan nama bakhil dan cela, dan empunya ilmu diseru dengan nama besar dan mulia. Kita ambil 5 dulu, 5 akan datang. Jadi maknanya tak boleh cari harta, Ustaz? Tidak, harta pun cari, ilmu pun cari, tapi yang lebih afdal ilmu. Maknanya janganlah tinggal harta langsung, bila isteri cakap kat suami, bang beras habis, minta duit beli beras, ilmu afdal daripada harta. Tahu tak? Ya bang, tapi ilmu fikih bang belajar tak? Ilmu fikih ni, ni hukumnya wajib ni, sediakan nafkah ni. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih ingatkan. Bertuah, kalau dapat suami begitu, alhamdulillah, bertuah. Memang rezeki lah. Kalau dapat suami yang ini semua dunia habis, tapi boleh dinasihati lagi. Mudah-mudahan nampak apa nama ni, dunia ini sebagai jambatan untuk ke akhirat, bukan ditinggalkan dunia sepenuhnya. Baik, mari kita sambung bacaan kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikih di Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang kedua, buku surat 99. Perempuan yang haram dikahwini, surat 99, haram dengan sebab bersemenda.
satu orang perempuan haram kita kahwini dengan sebab bersemenda. Dan sebaliknya bagi lelaki lah, bagi perempuan lah. Satu, ibu isteri, iaitu bekas mak mertua. Mak mertua, sama ada isteri tu cerai hidup atau cerai mati. Jadi ada mak mertua lah. Mak mertua dia tak ada bekas sampai bila-bila kan. Cuma kalau tambah tu mak mertua pertama, mak mertua kedua gitulah. Kumpul mak mertua. Jadi bukan kumpul lah, maksudnya dia masih lagi mak mertua kan. Kalau perempuan, bapak mertua lah. Haram. Cantik macam mana, handsome macam mana pun tak boleh, haram. Cek dah lain. Baik, yang kedua, anak isteri bekas anak tiri. Bila suami sudah bersetubuh dengan isterinya itu, kahwin dengan seorang perempuan yang ada anak, janda janda lah, tapi nak sebut janda tu zaman sekarang dah apa nama, tabu dia macam apa nama ni suatu perkataan yang tabu lah. Jadi sebut apa, isteri perempuan yang ada anak, ataupun kalau bahasa directnya janda ada anak lah. Jadi kalau anaknya tu perempuan, anak tiri, anak kita, bila kita sudah kahwin dengan maknya tu, sudah bersetubuh, maka haram kita kahwin dengan anaknya kalau bercerai dengan maknya tu, sama ada cerai hidup atau cerai mati. Kalau belum bersetubuh, sekalipun sudah akad kemudian cerai, nescaya tiada haram berkahwin pula dengan anaknya itu. Baik, yang ketiga, janda bapa. Maknanya bila macam ni, automatik tak batal air sembahyang ni. Ni ceritanya haram. Haram sampai bila? Sampai bila-bila ni, sampai kiamat. Jadi tak batal air sembahyang kalau sentuh. Yang ketiga, janda bapa bekas mak tiri ke atas. Bapa kita kahwin perempuan lain, sama ada sudah bersetubuh atau tidak. Belum bersetubuh pun dah tak boleh. Kalau anak isteri tadi sudah disetubuh dengan maknya. Kalau janda bapa ni, bapa belum bersetubuh pun dah haram kahwin. Janda bapa bekas mak tiri, sama ada cerai hidup atau cerai mati lah. Cerai hidup je lah, maknanya masih hidup diceraikan. Cerai mati, meninggal dunia. Biasa tak dipanggil cerai, maknanya meninggal dunia lah. Baik, jadi kalau dah meninggal dunia memanglah tak boleh kahwin. Macam mana kan? Kalau hidup, mak tiri itu haram kahwin. Ke atas, nenek tiri, moyang tiri, contohlah, sama ada sudah bersetubuh atau tidak. Yang keempat, janda anak. Kalau yang perempuan tadi bekas bapa tiri lah. Kalau yang perempuan Yang keempat, janda anak bekas menantu ke bawah dengan akad, sama ada sudah bersetubuh atau tidak. Dia janda bapa dengan janda anak ni belum setubuh pun haram lah kahwin. Bekas penantu kalau yang perempuan lah, kalau yang kita lelaki lah. Kalau yang perempuan, bekas menantu lelaki lah. Haram dikahwini, semua ini haram berkekalan sampai kiamat. Sampai bila-bila. Baik, haram dengan sebab dihimpun, iaitu haram dikahwini perempuan dengan tujuan hendak dihimpunkan, dimadukan seorang perempuan dengan saudaranya. Saudaranya yang ni adik beradik, tak boleh. Atau emak saudaranya, tak boleh. Yang sebelah ibu,
atau mak saudaranya yang sebelah bapa. Package tak boleh. Sama ada saudara dari nasab atau dari susuan, adik-beradik dari sebab nasab turunan atau susuan. Jadi kalau nak macam saudara kita kan, jemaah kita setelah meninggal dunia boleh salin tikar, mereka kata orang Melayu dulu ni istilah-istilah tu daripada untuk memudahkan lah maknanya. Orang belajar lah. Tak belajar mana salin tikar ni kan. Sebab dia belajar tu dia tahu, dia buat istilah sendirilah, bukan istilah kitab, tapi untuk cepat faham. Kiranya seorang berkahwin dengan dua perempuan adik-beradik dengan satu akad, nescaya batal nikahnya, dan jika berselang masa nescaya sah dengan yang pertama dan tidak sah dengan yang keduanya. Yang kedua tak sah, yang pertama je lah. Jika seorang telah bercerai dengan seorang perempuan, haruslah pula ia berkahwin dengan kakaknya. Ni sama ada cerai hidup atau cerai matilah, atau dengan adiknya, atau dengan mak saudaranya yang disebut bersalin tikar. Ni ada sebut kitab, kitab Melayu lah, kitab Arab tak ada sebut. Ini istilah bahasa Melayu, pengarang kitab orang Melayu. Jadi adalah istilah bersalin tikar tu Jika seorang mensetubuhi seorang perempuan dengan syubhah, yakni terkeliru disangkanya perempuan itu isterinya, tiba-tiba didapati orang lain, atau mensetubuhi seorang perempuan dengan nikah yang fasid atau fasad, haram yang rosak, haramlah atasnya ibu perempuan itu, kerana sudah jadi sebagai ibu mertuanya, dan haram atasnya anak perempuan pada perempuan tu kalau ada, kerana sudah jadi sebagai anak tirinya. Demikian juga haram atas bapa laki-laki itu berkahwin dengan perempuan yang kena wati, kena setubuh syubhah, kerana sudah jadi sebagai menantunya. Dan haram anak laki-laki itu yang laki-laki hendak berkahwin dengan perempuan yang kena wati syubhah, kerana sudah jadi sebagai mak tirinya. Jadi confirmkan betul-betul isteri kita ke bukan. Benda dalam kitab tu maknanya pernah terjadi lah, boleh terjadi. Jadi hati-hati. Lagi best tak? Jangan. Jangan niatnya jangan macam tu lah. Jangan niat macam tu. Tersebut dalam kitab, Allah Ta'ala tahu niat kita kan. Kalau dah memang kita tahu bukan, nak buat syubhah, wati syubhah, Allah Ta'ala tahu niat kita, orang lain tak tahulah. Kau ni bukan isteri kau ni, Allah ni wati syubhah. Allah Ta'ala tahu. Orang tak tahulah, mesti tak tahu kan. Dia saya tahu apa maksudnya, dia salah orang, dia setubuhi salah orang, mungkin gelap situasinya kan. Jadi dia tak senang. Kalau memang betul-betul dia tersalah, tak berdosa lah. Tapi ni cerita hukum perempuan tu, contoh isteri kita A kan, yang orang tu wati syubhah ni perempuan B. Jadi hukum kahwin dengan mak perempuan tu sama macam kita kahwin dengan isteri kita lah, maknanya haram. Anak dia pun kalau dia ada anak perempuan pun haram, macam tu lah. Dari segi kita tu kalau memang betul-betul tersalah, tak berdosa lah. Yang perempuan tu pun dia ingat suaminya tu, sebab yang boleh berlaku biasanya time berkumpul, kumpul mak atau mak mertua kan, ramai-ramai, adik-beradik, ipar duai, ada yang dalam bilik, ada yang kat luar. Jadi hati-hati.
Jangan tersalah, kan? Itulah wati syubhah, maknanya bersetubuh dengan tersalah orang. Ingat isterinya punya bukan, yang perempuan pula ingat suaminya punya bukan. Minyak wangi semua sama pula, contohlah kan. Minyak wangi sama semua. Boleh berlaku lah. Mudah-mudahan terjawab Boleh lah. Kiranya katalah tersalah begitu. Tersalah orang. Lepas tu Apa jadi? Lepas tu apa jadi? Lepas tu apa jadi dia berdosa. Tak kira. Tak berdosa lah, pasal masing-masing kita ikut apa yang dia cakap lah. Kalau dia kata, ya saya tak tahu, saya ingatkan suami saya. Yang lelaki pun saya ingat isteri saya. Kita pegang apa dia cakap lah, kan? Sebab hati kan, Allah Ta'ala saja yang tahu. Kalau memang dia tahu, dia saja kan, dah lama dia geram kan, saja buat wati syubhah, Allah Ta'ala tahulah, ke akhirat tak lepas lah. Jadi hati-hati. Biarlah tidur hotel tak apa, biarlah orang cakap kau tak sudi tidur rumah mak, contoh kan. Kalau besar sekalipun boleh berlaku juga kan, rumah banyak bilik sekalipun tersalah masuk bilik, contoh kan. Biarlah, tak apalah. Orang kata yelah dah berkahwin kan, nak tidur, melainkan lelaki semua kat luar, yang perempuan semua pun tak berapa sedap juga kan. Lelaki tidur ni pagi-pagi tu faham-faham je lah, kan. Bilik air pun campur kan, susah pun susah nak jaga aurat, nak jaga batas kan. Kadang bila kita nak ngelak macam tu, tidur hotel ke tidur rumah apa dia panggil, rumah tumpangan ke apa, ada yang bunyi kan, tak sudi tidur rumah. Tapi boleh jelaskan lah, boleh terangkan sebab-sebabnya kan. Kalau bujang tak apa lagi kan. Baik, tersebut dalam kitab I'anatul Talibin. Ini nak raya lagi lah kan, puasa nak raya, balik kampung kan, masing-masing bawa keluarga masing-masing kan. Tersebut dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 3 muka surat 340. Mungkin pengarangnya pun menyalin daripada kitab lain. Demikian maksudnya. Tatimah, penutup fasal ini adalah menyatakan bahawa suami boleh bersuka-suka, bersedap-sedap dan bersyok dengan isterinya, ikut sesuka hatinya, sekalipun sampai budak tadi sampai menyonyot biji kelentitnya. Ini memang ada sebut sini kecuali lubang duburnya, dilarang bersedap-sedap di situ. Boleh Ustaz? Saya tak tahu Ustaz. Dah malam ni buat Baik. Ulang boleh Ustaz? Tak boleh. Sekali je. Baca sendirilah. Dubur tak boleh. Dubur tak boleh. Dubur ni apa Ustaz? Lubang belakang. Lubang punggung atau lubang buntut, kalau tak faham kan. Kadang kena sebut terang benda ni kan. Yang lain boleh. Dan harus mengeluarkan air mani dengan tangan isterinya. Direncap atau dilancap. Tangan isteri dan tangan sendiri dalam mazhab kita Syafi'i berdosa besar seperti berzina dengan tangan. Jadi contohlah, ini contoh, kalau isteri cuti sembahyang, bolehlah dengan tangan isteri Allah tak, ni memanglah tak sama, tapi dah awak tak boleh tahan untuk seminggu kan. Tetapi tidak harus, yakni haram direncap dengan tangannya sendiri atau tangan orang lain, sekalipun takut melakukan zina. Mazhab Syafi'i. Jika tidak direncap pun tidak harus juga, yakni haram juga di sisi mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Imam Ahmad Hambali harus berbuat demikian jika takut melakukan zina. Ni yang saya tunggu ni Ustaz. Dan halnya tak mampu hendak berkahwin atau membeli jariah, ini hamba.
Saya suka ustaz ni. Yang ni yang saya cari selama ni, kata kan. Oh, bab ni kau cari. Bab ni kau suka. Oh, bab lain. Ini ustaz sesat ni. Dan kitab-kitab ni sesat. Baik. Jadi itu hukum kalau bahasa lainnya onani, dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain tu Hambali. Itu pun kalau takut zina dan tak mampu hendak berkahwin atau membeli jariyah. Baik. Macam mana cara ustaz? Cari sendirilah. Cari pula. Tidak harus, ini haram dipecahkan dara isteri dengan jari, ini haram. Itu apa nama, pecahkan dara itulah. Ada mula-mula itulah. Sunat bercumbu-cumbu, bercium-cium atau bercengkerama. Panggil panaskan badan, dan sebagainya bagi menaikkan keinginan, dan jangan kosong daripada bersetubuh tiap-tiap 4 malam sekali. Dengan tiada uzur, dengan tak ada sebab. 4 malam sekali Ustaz, sekejap saya kira hari ni yang pagi. Itu apa nama ni, sunat. Bila bersetubuh, kenalah bersungguh-sungguh menjaga waktunya supaya dilakukan masa tengah malam. Yang afdalnya tengah malam, kerana masa itu keadaannya tidak kenyang dan tidak lapar. Jikalau terlalu kenyang atau terlalu lapar, biasanya membawa kepada mudarat. Dan sunat tunggu isterinya sampai terpancut. Kena tanya, supaya apa? Dua-dua puas. Kalau tak, suami je game, isterinya tak game. Aniaya. Sekiranya ia terpancut dahulu, sunat jangan cabut zakarnya sehingga isterinya terpancut, yang boleh diketahui dengan pengakuannya atau dengan ada qarinah, ada nampaklah apa nama ni, tanda-tanda ni. Ini walaupun nampak macam apa nama ni tak penting, tapi sebenarnya penting. Nampak macam mencagut apa semua, tapi ini suami isteri kena jaga. Sebab tujuan nikah tu pun, tujuan kahwin tu pun asalnya menghalalkan persetubuhan. Jadi benda ni kena jaga. Apa nama ni, maknanya kena tanya. Kalau kita tak tahu apa nama ni, tanda-tanda isteri tu puas ke tidak, tanya. Si isteri pula malu-malu ada tempatnya. Ini kena cakap. Kalau selagi tak puas, kena puaskan. Kalau tak mampu, kenalah makan ubat, jumpalah doktor selamat, kan, supaya isteri tu puas. Itu hak dia. Kalau apa nama tak mampu dengan semula jadi, minta obat. Obat jangan sembarangan lah. Nampak iklan obat kuat, jangan sembarangan. Ada yang dah mati makan ubat kuat tu, ubat kuat lelaki. Matinya macam mana? Mati pun tegak lagi hendaklah tu. Dia bukan Melayu lah, kan, tapi maknanya peringatan. Kalau doktor selamat, insya-Allah selamat. Sunat kedua-duanya memakai air wangi, minyak wangi, dan ketika hendak bersetubuh, kedua-duanya membaca bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Hendak bersetubuh, kalau dah bersetubuh dah tak ingat nanti. Sebelum tu dah mula kan dah tak ingat. Artinya dengan nama Allah, wahai Tuhanku, jauhkanlah syaitan daripada kami, dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang Tuhanku kurniakan kepada kami. Jauhkan syaitan daripada kami berdua, dan kalau ada anak daripada subuhan ini, jauhkan daripada syaitan juga. Itu doanya. Tak hafal Ustaz, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dah. Macam mana kan, tak ingat, pendek je. Bukalah kitab sekejap. Tak ada kitab Ustaz, alah screenshot daripada ni. Ambil gambar,
Cekik kan. Tengok kain set. Baca dah. Jom. Suami isteri lah duduk baca lah. Dan hendaklah kedua-duanya bersungguh-sungguh ingatkan bacaan itu, terutama ketika hendak terpancut, kerana sudah banyak kesannya dari hal kebagusan dan kebaikan anak dan lain-lain. Andai kata dah baca doa tu, anaknya pun merengkel juga. Merengkel degil lah. Kinjal sana sini kan. Ada kinjal tak apa lagi, aktif kan. Merengkel tu degil. Alhamdulillah dari adalah amalan lain pula kita kena buat. Baik. Jangan pula tuduh, ni kau tak baca lah ni, kau main sembat je ni. Jangan tuduh-tuduh, tak baik. Mungkin dia dah baca. Yalah, dugaan Allah Ta'ala kan. Lain-lain setiap orang kan. Dah baca 10 kali baca contoh kan. Tapi anaknya degil juga. Ya, yang baikkan anak Allah Ta'ala kan, bukannya ayat tu tadi. Baik, sunat kedua-duanya tidur di atas satu katil, harus menggunakan ubat yang halal. Nampak? Boleh. Tak menghalang, kerana menguatkan bersetubuh dengan tujuan yang baik, seperti hendak memuaskan nafsu dan berkendak zuriat, dan kerana supaya disayangi. Isteri beli alat supaya makin ketat contohnya, ada. Wah, ustaz tahu semua kawan-kawan yang ni bukan cari. Kawan-kawan offer. Oh, ada alat ustaz, nanti ni PM tepi. Kan. Ada yang kalau tukang urut kata ni meranakan turun kan. Jadi dia dinaikkan. Kalau tukang urutnya ada, dia tolong naikkan. Kalau tak, dia suruh buat sendiri pun boleh. Macam mana perempuan, kaki dia terbalik, kepala ke bawah, kaki ke atas. Tapi nak buatnya tu kan susah kan. Pergi ke dinding, baring kan, kaki tu punggung kat dinding tu kan, kaki ke atas. Oh, lama ustaz? Alah, jangan sampai lama sangat, 5 minit cukup dah. Kalau peranakan turun, dinaikkan. Kalau tukang urut, pergilah tukang urut kena bayar lah sikit kan. Itu sendirilah. Arwah nyai saya pun, belah bapak pun dulu pandai juga tu, pandai ngurut perempuan kan. Ada yang ilmu sengkak. Dia sengkak, jadi tak lahir anak. Pernah ada juga. Sekali ibu saya disengkak, arwah nenek, tak ada anak lah. Saya seorang lah, 7 tahun. Arwah nenek meninggal dah. Macam mana? Tukang nyengkak dah meninggal, siapa nak buka sengkaknya? Entah macam mana, jumpa siapa entah. Ini disengkak ni, dibuka sengkaknya. Alhamdulillah, dapatlah adik. Umur 7 tahun, saya umur 7 tahun dapat adik. Lambat sikit. Baik. Dan berkendak zuriat, dan kena supaya disayangi. Sayang. Menambahkan sayang. Itu hubungan suami isteri tu penting. Salah satu cara menambahkan sayang. Selain komunikasi. Ada juga pasangan ni cerita kisah benar. Hubungan suami isteri tak ada masalah, hubungan persetubuhan. Tapi dari segi perkataan ataupun dari segi perbuatan, dia lepas bersama je ditinggalkan isterinya kat bilik seorang-seorang, hidup kat luar. Alasannya panas dalam bilik. Kat luar kan kipas semua kan, luar semua kipas, sejuk kan. Rupanya isterinya tu rasa macam keseorangan lah. Rasa macam hanya diperlukan hanya untuk memuas nafsu. Disimpan 30 tahun meletup. 30 tahun meletup macam mana? Entah ada apa benda kecil dah tak tahan meletup. Awak dulu gini 30 tahun punya cerita keluar, anak dah besar dah semua. 30 tahun, anak kurang-kurang dah 9, 8 kan.
keluar cerita 30 tahun ni, awak dulu masa ni tinggal macam tu je lah, cakap lah. Kalau cakap awal kan, mungkin kali pertama dia buat, kali kedua dah mulalah, ataupun pasang aircon ke, kan, ataupun ajak tidur kat luar sama-sama ke, biar kena angin ke apa, tak panas kan. Dia senyap, pendam kan. Jadi perempuan kalau ada pun ni, jangan pendam. Habislah malam ni. Habislah malam ni. Semua suami-suami diluahkan isterinya apa yang dia terpendam kan. Biar diluahkan, jadi tahu, faham. Jangan lelaki ni jangan suruh dia faham sendiri. Biar dia faham sendiri, memang tak faham. Memang tak faham, kena cakap. Bukan semualah macam saya kan. Saya, isteri saya kena cakap. Oh, isteri Ustaz kan? Bukan yang timur, bukan. Orang lain. Tapi maknanya saya pesan juga isteri saya, kalau ada apa-apa yang tak suka ke apa ke, cakap. Jadi boleh diterangkan kenapa berbuat begitu kan, ataupun dibaikilah, orang minta maaf kan, tak kisah, tak rupanya kisah. Baik, hubungan suami isteri jaga. Sambung haram atas isteri enggan memberi suaminya hendak bersuka-suka dengannya dalam keadaan yang diharuskan. Tak cuti semayang tak apa, tak nak. Tapi suami kenalah jaga isteri, hati isteri. Dah sakitkan hati isteri, lepas tu minta, kan, sabar je lah isteri. Harus suami mensetubuhinya ketika waktu sembahyang fardu sudah masuk. Dah masuk waktu bang, isteri kena ikut cakap suami. Padahal diketahuinya air untuk buat mandi junub tidak boleh dapat, melainkan selepas habis waktu sembahyang. Jadi boleh juga. Kenapa? Kerana keadaan macam ini boleh bertayamum. Sebab perkara air itu tadi boleh bertayamum. Demikianlah katanya. Maknanya ada jalan lain. Itu air lah. Tapi kalau dah nak habis waktu, suami minta, isteri boleh cakap nak sembahyang dulu. Pasal apa? Haram. Memang penuhi kehendak suami itu wajib, tapi yang ini masuk waktu dah tinggal bukan masuk waktu, dah nak habis waktu sembahyang, wajib juga. Baik. Habis tentang tu. Habis Ustaz? Habislah. Panjang. Masuk pada bab ar-radha'. Ar-radha'. Yang mengharamkan nikah. Baik, perkataan ar-radha' boleh dibaca dengan ridha', ar-ridha', dan dengan ar-radha', dua baris, dua boleh. Maknanya susuan. Maksudnya ialah bayi menghisap susu perempuan yang bukan ibunya, sama ada dengan menyunyut daripada titiknya atau diperahkan susu itu ke mulutnya. Ni kena sebutlah, supaya terang jelas. Sama ada perah pun dikira ibu susuan. Pasal apa? Susu tu daripada susu orang lain, susu ibu tu susu ibu orang lain. Maka susuan yang mengharamkan nikah macam mana? Itu syaratnya bagaimana berikut. Alif ataupun satu, yang menyusukan itu perempuan yang sudah balighah, sudah balik. Kalau belum balik tak dikira. Ba, atau yang kedua, bayi yang menghisap itu di bawah umur 2 tahun. Bawah umur 2 tahun. Maknanya 2 tahun dan ke atas tak kena. Ni bawah umur 2 tahun. Tu yang ada soalan tu kan, umur dah bukan 2 tahun, 20 tahun, 25 tahun, nanya boleh tak? Jadi tak ibu susuan? Tak. Tak jadi. Isteri dia punya kan. Dia tanya, dia takut juga kan. Dah tak tahu nanya. Tu bagus tak tahu nanya. Kalau tak tahu tak nanya, main hentam aja pun payah juga kan. Cuma agak memalukan lah. Sebab apa? Bab itu bab fikih kan. Patutnya wajib dipelajari masa
masa kecil lah, masa muda kan. Mungkin lupa pun ya juga, sebab penting ulang kaji. Jadi bawah umur 2 tahun, kalau atas tak dikira ibu susuan. Cuma janganlah habiskan kongsi dengan anak tu sikit. Habisian anak tu, anak yang perlukan. Baik, tak sampai susu itu ke dalam perut sekalipun setitik. Sampai 5 kali menyusu dikira pada adat biasa dalam satu hari. Maka jika bayi berhenti menghisap dengan tujuan tak hendak menghisap lagi, sekalipun tiada buat apa-apa lepas itu, atau diberhentikan oleh yang menyusukan dengan tujuan tak hendak beri menghisap lagi, kedua-dua hal ini dikira 2 kali, sekalipun ia berbalik menghisap semula, itu dengan segera. Dia berhenti, hisap balik. Apa nama ni? Begitu juga kalau diberhentikan, dikira dah 2 kali lah. Sekiranya ia berhenti kerana tidur yang ringan dan berbalik menghisap semula sekejap, itu juga, atau lama tetapi puting titiknya masih dalam mulutnya, atau ia berpindah daripada satu titik ke titik sebelah lagi. Kuasalah baca, kitab dah sebut. Atau ia berhenti kerana ada kerja yang ringan seperti menggaruk kepala, atau kerana gatal atau batuk, kemudian kembali menghisap semula, ketiga-tiga keadaan semacam ini tidak dikira berbilang kali, malahan dikira sekali. Pasal apa dia? Sebab-sebab yang macam tertidur ringan, tak lepas lagi, atau pindah sebelah, itu tak apa, tak dikira 2 kali lah. Yang kira 2 kali tu yang atas tadi. Bila ada bayi menghisap susu, bagaimana kenyataan atau syarat-syarat yang tersebut itu, jadilah perempuan yang menyusukannya itu ibunya, iaitu ibu susuan. Maknanya syaratnya mesti ke-5 lah. Tak boleh salah satu, kena ke-5. Baik. Jadilah perempuan yang menyusukannya itu ibunya, ini ibu susuan. Manakala suami perempuan itu, suami ibu susuan itu jadi bapanya, ini bapa susuan. Kita tak ni bapa punya tak? Ya, tapi isteri dia tu yang susukan. Tapi suami dia tu dikira bapa susuan. So isyak azan dulu dia sambung sikit. أشهد أن
Adakah bayi itu dikira anak susuan dan ibu susuan tu dikira ibu susuan, yang menyusukan itu menjadi ibu susuan jika bayi itu hanya minum sekali tapi kenyang. Jadi yang dikira tu, yang sah tu 5 kali menyusu dikira pada adat biasa. Biasanya 5 kali, tapi kalau sekali pun dah kenyang, dia dikira ibu susuan jugalah. Dan anak tu jadi anak susuan. Baik. Bila ada bayi menghisap susu, bagaimana kenyataan atau syarat-syarat yang tersebut itu, jadilah perempuan yang menyusukannya itu ibunya, yakni ibu susuan. Manakala suami perempuan itu, suami kepada ibu susuan tu jadi bapanya, bapa susuan. Dan merayap atau melarat haram itu, makna haram apa? Haram kahwin lah. Dari bayi kepada sekalian usul, yakni ibu bapa kepada ibu susuan ke atas. Mak bapak kepada ibu susuan, mak bapak kepada suami ibu susuan, jadi haram semua. Dan kepada sekalian furuk, maknanya tak batal yang sembahyang dah, haram kahwin. Dan kepada sekalian furuk, bagi keduanya, anak dan cucu kepada ibu dan bapa susuan ke bawah. Anak ibu susuan cantik macam mana pun tak boleh, haram kahwin. Adik-beradik susuan, bila adik-beradik susuan haram kahwin, auratnya pun lain, dan apa lagi, sentuh tak batal air sembahyang. Tu yang apa, kalau tak silap dalam kitab Hayatus Sahabah, kalau tak silap guru saya ada baca, Sayyidatuna Aisyah kalau tak silap, ataupun yang lain, nak mengajar bab fikih kepada lelaki, jadi susah. Jadi macam mana dibuat anak susuan. Bayi lelaki tu dibuat anak susuan, kemudian dah besar dia ajarkan. Dah tak perlu nak ni lah, apa nama, nak mengajar tu senang, maknanya boleh, auratnya lebih, apa nama ni, lebih mudah kan. Aurat adik-beradik lah, aurat apa, anak susuan dengan ibu susuan. Baik. Dan kepada sekalian hawashi, hawashi ni apa? Satu nota kakinya perkataan hawashi itu jamak kepada hasyiah, asal maknanya tepi, keliling, bukan yang tengah. Dalam bab nikah banyak menggunakan perkataan usul, iaitu bapa datuk ke atas, perkataan furu' iaitu anak cucu ke bawah, dan hawashi iaitu yang dikeliling usul dan furu', iaitu saudara-saudara dan bapa saudara. Saudaraan bagi keduanya, saudara dan anak-anak saudara bagi keduanya. Dan seterusnya haram itu melarat kepada furu', yakni anak-anak dan cucu-cucu bayi itu kelak. Begitu juga dengan bayi itulah. Tetapi tidak melarat kepada bapanya dan adik-beradiknya. Bapa kepada bayi itu boleh kahwin dengan apa nama ni, ibu susuan. Bapa kepada bayi itu, dan adik-beradiknya atau adik-beradik bayi itu boleh kahwin dengan ibu susuan. Contohlah, kalau berlaku lah, contoh katalah sama ada situasinya adik-beradiknya jarak umurnya jauh-jauh kan. Adiknya masih baby lagi, dia dah umur 20 tahun. Ibu susuannya umur 20 tahun juga, contoh kan. Ataupun memang adik-beradiknya pun umur sama dengan bayi itu, lebih kurang kan, 10 tahun, umur 20 tahun. Ibu susuannya masih lawa lagi, masih cantik, awet muda, kan boleh berlaku lah kalau nak dibuat situasi. Baik. Sekiranya seorang laki-laki dan seorang perempuan berikrar
yang ini membuat pengakuan sebelum akad, sebelum menikah, mengatakan dia buat pengakuan antara dia berdua bersaudara susuan dan pengakuannya itu mungkin dan munasabah berlaku, haramlah keduanya berkahwin. Dan kalau tidak munasabah seperti perempuan lebih tua, maka ikrarnya itu laga. Kenapa perempuan lebih tua tak boleh? Bukan sebab tua tak boleh kahwin, bukan. Kalau adik-beradik susuan, biasanya umur hampir samalah. Sebab sama-sama menyusu, kan. Baik. Kecuali kalau apa yang perempuan susu dulu, kemudian adiknya pula ada susuan, kan. Jadi yang senangnya memang kena catat, tulis siapa ibu susuan, bintinya, ibu susuannya binti siapa, maklumat ibu susuan dan bayi susuan wajib dijaga. Sekiranya keduanya menarik balik ikrarnya itu, tiada boleh dipakai tarik baliknya itu. Sekali dah buat pengakuan, dah tak boleh tarik balik. Atau jika sudah berkahwin, batal akadnya, kenalah dipisahkan antara keduanya, iaitu oleh qadi. Jika laki-laki sahaja yang membuat pengakuan begitu dan perempuan tidak, nescaya dibenarkan hak laki-laki itu. Yang demikian kenalah dipisahkan antara keduanya. Atau perempuan sahaja yang membuat pengakuan begitu dan laki-laki tidak, kenalah diselidik jika ia, ini perempuan, sudah beri izin berkahwin dengan orang yang tertentu atau ia sudah serah diri kepada bersetubuh, tidaklah diterima ikrarnya itu. Tetapi jika izin sahaja dengan tidak ditentukan orangnya atau belum serah diri bersetubuh, tidaklah diterima pengakuannya itu dengan bersumpah, kena bersumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, dan kena dipisahkan antara keduanya. Maksud perkataan pisah di sini maknanya dibatalkan akad nikah antara keduanya dan diasingkan daripada bersekedudukan oleh qadi, tinggal serumah. Diasingkan daripada tinggal serumah. Jadi penting bab ibu susuan dan anak susuan ni, kena tulis, kena ada dokumen. Kita setakat ni dokumen IC je, kan. Kena simpan sendirilah. Kena simpan sendiri. Sabit tetap susuan itu dengan saksi 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan, atau 4 orang perempuan termasuk ibu susu itu sendiri boleh jadi saksi. Ya, awak anak susuan saya ingat lagi, tek lalat awak tu atas mata, muka awak saya ingat lagi. Bayi tu tak ingat lah, kan. Contoh. Maka sah diterima persaksian itu dengan syarat saksi itu menerangkan ciri-cirinya, seperti masanya, bila ni 10 tahun lepas, gitu, kan. 10 tahun lepas, baru 10 tahun, 20 tahun lepas. Muda nak kahwin ni. Kan dia umur kurang dia 2 tahun, kan. Jadi katalah umur dah 20 tahun lepas. Bilangannya berapa kali? Menyebutkan puting titik masuk dalam mulut bayi, disebutkan, ada hisaplah. Nampak bayi itu meneguk dan sampai susu itu ke dalam perutnya pada setiap kali menyusu. Kenyanglah. Sekiranya orang yang hendak menjadi saksi itu tidak tahukan butir-butir yang lengkap semacam itu, tidaklah harus ia menyaksikan, menjadi saksi masalah susuan, kerana asal masalah tidak ada susuan. Ambil asal masalah. Awak nampak tak dengan mata awak sendiri? Tak boleh. Ni ceritanya memang nampak. Biasanya ibu susuan ni sembunyi-sembunyi, tak ditunjuk-tunjuk orang. Jadi saksinya tu mungkin yang rapat lah. Kan. Memang saya nampak. Macam mana kau nampak? Aku dalam bilik tu. Macam mana, kan. Jadi jarang dapat ramai yang nampak ni, kecuali yang saksi ni suaminya ke, suami ibu susuan tu, ibu susuan tu sendiri. Tapi kalau ibu susuan tu sendiri, dia kena ada 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki atau 2 orang laki-laki. Itu syaratnya.
Jadi hendak mensabitkannya kenalah dengan cukup keterangan. Bukan senang-senang lah. Ya awak Ibu Suswan. Dia saja nak tak nak apa nama ni, tak nak orang tu kahwin. Dia nak kahwin perempuan tu, dekatnya yang lelaki dengan perempuan ni, Ibu adik-beradik Suswan yang menghalang. Saksi dibagi apa nama ni, saksi. Kalau saksinya tak boleh terangkan, tak sah. Sebaliknya, jika orang yang menyaksikan itu tidak cukup quorum atau syak tentang bilangan 5 kali, atau tentang umur bayi di bawah 2 tahun, atau tentang sampai susu ke dalam perut atau tidak, nescaya sesuatu itu tidak jadi mengharamkan nikah. Tetapi buat orang warak, lebih baik jangan kahwin dengan keadaan semacam ini. Baik, cukuplah kadar ni beberapa perkara tentang apa nama tadi, haram, perempuan yang haram dikahwini, dan juga tentang susuan. Haram dengan sebab susuan, haram dengan sebab semenda, dan haram dengan sebab susuan. Jadi apa nama ni, dan penting juga menjaga hubungan suami isteri tadi, untuk terus kekal lah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.